akan melihat daripada konteks agama Islam, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Apa hubungan antara manusia dengan Tuhan? Itu juga termasuk dalam kancah perbincangan metafizik. Ketiga, pelajar dapat menghuraikan pembentukan dan perkembangan sistem-sistem metafizik yang ada pada hari ini. Antaranya seperti idealism, rationalism, agnosticism, atheism dan sebagainya. Ini dicipta oleh ahli-ahli falsafah sebelum ini. Dan yang keempat, pelajar diharap dapat menganalisis pembentukan metafizik yang lebih luas kegunaannya dalam perkembangan sains, teknologi dan juga inovasi nasional. Okey. Hari ini metafizik kebanyakannya ditolak oleh ahli-ahli falsafah di barat dengan adanya aliran-aliran seperti logical positivism yang hanya mengangkat sains dan juga teknologi dalam kehidupan seseorang manusia. Mereka menolak metafizik ini. Mereka kesannya mereka menolak agama. Maka di Eropah kalau kita lihat, even di Malaysia hari ini ramai yang menjadi ateis. Ramai yang tidak lagi percaya kepada hubungan secara vertikal dengan pencipta mereka. Ini adalah perincian daripada konsep metafizik, hubungan antara manusia dengan alam semesta, kosmologi dan juga ekologi. Kosmologi ini dia di atas, ekologi ini dia di bawah lah, di bumi lah. Hubungan antara manusia dengan Tuhan dari segi teologi, tentang kajian ilmu ketuhanan, bagaimana apa kepercayaan setiap manusia itu dalam kehidupan mereka, adakah mereka percaya kepada adanya Tuhan ataupun tidak. Kalau di barat, mereka kebanyakan ahli-ahli falsafah ni mereka dah meninggalkan lah secara total metafizik ini. Mereka sampaikan, mereka mencipta satu agama baru iaitu Scientology di Amerika Syarikat. Mereka menolak kewujudan Tuhan sebab mereka kata Tuhan itu tidak dapat dibuktikan dalam makmal sains. Jadi itu adalah konsep metafizik, satu yang unseen, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi kita tahu ada. Sebab apa ada? Sebab kita melihat kepada, kalau kamu tengok keluar jendela kamu, keluar rumah kamu, kolej kediaman kamu, kamu melihat adanya matahari, adanya pokok, ada burung, langit dan sebagainya. Kamu melihat mesti ada satu kuasa yang maha luar biasa, yang maha berkuasa, yang govern the earth dan juga universe. Jadi kat situ kita perlulah percaya kepada konsep metafizik dari segi teologi. Dan juga subtopik yang berikutnya adalah sistem-sistem metafizik yang ada di dunia kita pada hari ini. Ada banyaklah. Tapi ada beberapa saja yang kita akan detailkan sebentar lagi. Dan metafizik untuk kemajuan ilmu di zaman moden dan juga pasca moden yang saya dah sebutkan tadi. Seterusnya kita melihat, kita buat bedah siasat apakah itu metafizik, apa definisi metafizik. Kalau kamu ditanya oleh kawan kamu ataupun oleh siapa saja apa metafizik ni, kalau fizik kamu tahulah yang kamu belajar tu kan. Tapi metafizik ni satu yang meta. Meta adalah bermaksud dia sesuatu yang di atas langit, di atas ceiling kamu dan kamu tidak nampak. Dia melampaui, melebihi daripada deria senses yang kita boleh capai. Dan fizik adalah alam yang bersifat fizikal, material. Itu gabungan antara meta dan juga fizik ini, iaitu metafizik bermaksud sesuatu perkara, sesuatu konsep, sesuatu yang melampaui batasan fizikal
dan ataupun sesuatu yang tidak boleh kita nampak secara fizikal. Contohnya perbahasan tentang masa. Masa itu di mana? Kita tak nampak pun masa itu di mana, tapi kita tahu masa itu ada dengan cara kita melihat jam tangan dan sebagainya. Tapi perbincangan tentang masa itu adalah perbincangan tentang metafizik. Seterusnya perbincangan tentang contohnya kamu tengok ini kalau kita lihat perbincangan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia membincangkan tentang adanya mukjizat para nabi dan juga para rasul. Di mana mukjizat ni dia menyalahi adat. Jadi itu adalah juga satu konsep, satu perbincangan metafizik yang kita tak nampak. Mukjizat, karamah, keberkatan, itu semua kita tidak nampak. Berkat tu apa berkat tu bukan kamu bawa daripada kenduri-kenduri kan, itu yang kita nampak lah, makanan kamu bawa balik kan. Tapi keberkatan itu contohnya bapa kamu bekerja sebagai buruh gaji dia tak banyak, mungkin 1,500, tapi dia dapat memelihara anak memberi nafkah kepada anak dia seramai 10 orang. Contohnya di situ ada konsep keberkatan. Kalau kita fikir secara logik, mungkin dengan duit 1,500 itu apatah lagi duduk di bandar-bandar besar mungkin tak cukup. Tapi di situ konsep metafizik okay? Dan ada banyak lagi lah perbincangan-perbincangan tentang metafizik, antaranya seperti adakah God itu exist. Sebab God itu kita tidak nampak dengan mata kasar kan. Kita tak boleh hidu dia tak berwarna, dia tak nampak dengan mata kasar, tapi kita boleh nampak lah dengan mata hati kita, mata roh kita. Metafizik adalah merupakan salah satu cabang ilmu falsafah yang paling penting dan biasa dibincangkan oleh ahli-ahli falsafah. Jadi kalau kamu nak menjadi ahli falsafah, kamu kena bincang, kena fikirkan tentang metafizik lah tentang alam semesta, bagaimana alam dicipta. Kalau dalam kitab Bible, ada dalam Genesis, mula penciptaan alam semesta. Jadi penciptaan alam semesta itu adalah satu ilmu dalam metafizik ini. Kalau dalam Islam, ahli-ahli falsafah seperti Al-Kindi, ahli-ahli falsafah seperti Al-Farabi, mereka menghuraikan bagaimana God itu, bagaimana kalau God dalam agama Islam adalah Allah, bagaimana Allah itu menjadikan alam semesta. Dia kata daripada Nur Muhammad, kemudian turun kepada penciptaan-penciptaan dan bermula dengan satu letusan ataupun dalam sains disebut sebagai Big Bang dan terciptalah apabila Allah itu menyebut kun, maka semua terjadi. Itu adalah satu kuasa lah yang maha luar biasa. Semuanya tercipta dan akhirnya dia mengembang. Kalau kita lihat alam semesta itu, dia mengembang, akhirnya dia akan bercantum semula seumpama asalnya. Dan apabila dia bercantum tu, dia akan terjadilah pelanggaran planet-planet, bulan, matahari, alam semesta, dan berlakulah doomsday, kehancuran alam. Dan itu adalah contoh bagaimana ahli-ahli falsafah dia menguraikan, membincangkan dan mendetailkan tentang sesuatu perkara di alam semesta ini. Yang kedua, membincangkan mengenai hakikat realiti, ontologi, kewujudan dan juga dunia yang sebenarnya yang di luar alam biasa ataupun yang tidak kelihatan oleh mata kasar. Contohnya seperti adanya kehidupan selepas mati, contohnya di alam akhirat, alam barzah, kehidupan ini kehidupan di alam jin alam malaikat, angels, kemudian mereka membuat huraian angels itu bagaimana dan juga menghuraikan tentang bagaimana sosok iblis dan anak-anaknya syaitan
Mereka menghuraikan bagaimana iblis itu daripada seorang malaikat, kemudian dilaknat dan menjadi iblis. Jadi ini adalah perbahasan-perbahasan perkara-perkara yang dibincangkan, yang memang kalau dalam kita nak tengok pun tak boleh kan, seperti malaikat, jin, syaitan, iblis ni semua kita tak nampak dengan mata kasar, tapi ini adalah perbincangan dalam dunia metafizik. Meta merupakan kataan Yunani, Greek, iaitu meta yang membawa maksud di sebalik, selepas, dan fizik pula adalah alam zahir atau alam fizikal yang kita nampak. Jadi metafizik adalah di sebalik alam fizikal ini. Jadi kamu beruntunglah, kamu ni memang bidang fizik kan, kimia dan sebagainya, dan kamu tahu sebersedikit tentang metafizik. Oleh itu metafizik boleh ditafsirkan sebagai satu ilmu yang membicarakan mengenai perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar ataupun di sebalik fizikal. Kamu tak nampak apa yang ada di sebalik dinding rumah kamu, tempat kamu duduk sekarang ni kan. Mungkin kat sebelah dinding tu ada haiwan yang berbisa, ular dan sebagainya. Kalau kamu tengok ke atas pula, di atas ceiling bangunan yang kamu sedang duduk itu, mungkin ada sesuatu lah yang membahayakan kamu, tapi kamu tak nampak. Jadi kalau kita tidak nampak, itu tidak bermakna tak ada. Itu sebab ahli-ahli falsafah seperti John Locke, David Hume yang merupakan pengasas kepada empirisis, dia dari segi epistemologinya, dia kata ilmu pengetahuan itu hanya boleh didapati melalui senses, panca indera, mata, melalui telinga, hidung, tangan untuk kita rasa dan sebagainya. Tapi ada juga perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga dan sebagainya. Tapi ada. Dan fokus pengkajian metafizik adalah mengkaji tentang hakikat realiti ataupun hakikat kewujudan sesuatu perkara, ataupun disebut sebagai ontologi. Okay. Ini kena ingatlah, mungkin akan ditanya nanti dalam peperiksaan ataupun ujian. Okay, dari segi apakah alam ini? Tadi saya dah tanya pada kamu kan, apa puasa ni apa? Masa ni macam mana ya? Di mana Tuhan itu sebelum dicipta alam semesta, berapa tahun ya dia ada, dan adakah ada permulaan, ada pengakhiran. Kalau dalam teologi Islam, Allah itu dia tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Tapi dalam teologi agama kamu, saya pun tidak pastilah. Mungkin kamu ada jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan metafizik itu. Apakah kehidupan, apakah realiti kehidupan ini, dari mana asal usul kita dari segi epistemologinya, kita melihat sejarah bagaimana manusia pertama diciptakan, kemudian apa tujuan kita dihidupkan di dunia ini, adakah kita hidup ini umpama haiwan kan, nak makan, nak bersuka-suka, bersenang-lenang dan sebagainya. Kalau kamu tengok ayam tu kan, ayam tu kalau dia nak kahwin, dia carilah mana-mana pasangan yang dia suka, dia kahwin. Tapi adakah manusia itu seumpama kehidupan haiwan? Dan juga apa kita punya pengakhiran? Apa, di mana destinasi kita? Ini adalah persoalan-persoalan dalam teologi lah, dalam dunia metafizik. Apakah kebebasan? Kebebasannya apa? Hak asasi manusia itu apa? Kebahagiaan itu apa? Kalau hari ini saya tanya kamu, kamu rasa bahagia apabila mungkin kamu dapat wang yang banyak kan? Mungkin kamu dapat wang 1 juta ringgit ataupun 1 bilion ringgit. Sebab ada orang bahagia kalau dia kaya, kalau dia ada rumah banglo besar, kalau dia ada kereta sport yang mahal-mahal, kalau dia ada isteri yang cantik, suami yang handsome, anak-anak dan sebagainya. Tapi mungkin ada yang rasa bahagia kalau dia dapat bersama-sama dengan orang yang dikasihi. Ada mungkin kalau mungkin ada orang yang saya tanya kan, mungkin dia jawab, saya rasa bahagia kalau saya dapat berjumpa dengan Tuhan saya.
contoh begitulah. Jadi kebahagiaan itu dia, realiti itu dilihat dalam dunia metafizik. Sampaikan Imam Al-Ghazali seorang ahli falsafah Islam terkenal, dia menulis sebuah kitab yang bertajuk Kimia As-Sa'adah, cara seseorang manusia, insan itu untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dia. Dan kajian metafizik mencakupi semua disiplin ataupun cabang ilmu falsafah, ontologi. Ontologinya yang saya sebut tadilah hakikat sesuatu perkara, menumpukan kajian terhadap perkara seperti Tuhan, alam semesta dan juga manusia. Ini yang saya dah nyatakan sebelum ni lah. Ini adalah 3 perkara yang difikirkan oleh ahli falsafah. Dari segi ontologinya, mereka nak buat bedah siasat tentang Tuhan, tentang alam semesta dan juga tentang manusia. Dan ilmu-ilmu itu terkandung di dalam, kalau ilmu tentang ketuhanan itu terkandung dalam teologi dan juga metafizik. Dan dalam ilmu tentang alam semesta itu terkandung di dalam kosmologi. Tak kiralah kosmologi Islam ke, kosmologi Kristian ke, kosmologi Jewish ke. Boleh carilah ilmu-ilmu ini. Dan juga hakikat tentang manusia itu sendiri yang ilmunya itu boleh kamu dapatkan daripada ilmu psikologi. Ini masih lagi dalam definisi metafizik, ada panjang ni. Ini di peringkat permulaan lah. Dari sudut falsafah, metafizik ini dia bagi 2. Metafizik ni dari sudut falsafah begini, dari sudut teologi begini. Tapi masih lagi lah dalam perbincangan dalam kelompok metafizik. Dari sudut falsafah, metafizik adalah kajian pada peringkat yang paling abstrak, iaitu yang paling umum mengenai sesuatu perkara, satu fenomena alam. Misalnya memikirkan perkara seperti jasad ataupun benda material, ontologi tadi. Okay. Contohnya katak. Contohnya katak ini dibincangkan dalam bab ekologi. Habitat katak bagaimana, katak ni boleh hidup di mana, katak ni terdiri daripada apa. Kemudian yang kedua, dari sudut keagamaan, teologi lah juga adalah termasuk dalam perbincangan metafizik. Seperti yang saya nyatakan tadi, fenomena-fenomena di luar alam nyata, perkara-perkara yang unseen, yang gaib, alam gaib. Kalau dalam agama Islam disebut alam gaib. Alam gaib ni alam yang kita tidak nampak dengan mata kasar lah, tapi ada. Kita percaya kepada perkara-perkara gaib. Dan kalau kamu percaya kepada benda yang kamu nampak, itu biasa. Tapi kalau kamu percaya kepada benda yang kamu tak nampak, jadi maknanya kamu ni melebihilah daripada makam orang biasa. Contohnya kehidupan selepas mati, alam barzah, alam akhirat, padang mahsyar, syurga, neraka, dosa, pahala, aspek-aspek yang gaib yang tak boleh dibuktikan dengan deria, senses yang bukan empirical dan juga rational. Sama ada empirical, kita boleh pegang, boleh rasa, boleh buat uji kaji di mamal, ataupun secara rasional menggunakan akal. Kadang-kadang akal ni kita nak berfikir pun kita tidak sampai kepada hakikat ataupun ontologi sesuatu yang kita fikirkan itu. Contohnya kita fikirkan tentang apabila berlaku hari kiamat, apabila manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian diberikan kepada mereka destinasi ataupun rumah terakhir mereka. Ini daripada teologi Islam lah. Ke mana
manusia selepas itu ataupun apa yang berlaku. Kalau dah siri satu, episod satu tu habis, apa yang akan berlaku selepas itu. Jadi akal kita nak fikir, cuba nak fikir. Tapi mungkin tak sampai. Tak sampai. Jadi kita jangan fikirlah. Okay. Ini kesimpulan. Metafizik adalah satu kajian dalam falsafah di peringkat kedua ataupun second order study ataupun second order thinking. Yang mana first order itu merujuk kepada perkara ataupun alam fizikal. Fizik yang kamu belajar itulah. Yang kamu nampak. Yang boleh kita rasa dengan tangan, boleh kita pegang. Itu alam fizikal. Tapi metafizik ni dia second order thinking. Okay? Dia peringkat kedua lah. Metafizik iaitu teori ontologi. Realiti yang mempersoalkan berkaitan kehidupan kita di dunia ini, tentang Tuhan itu sendiri, tentang potensi-potensi manusia, tentang roh. Kalau kamu ada ilmu, kalau kita buat kajian tentang roh, kita buat kajian, kita melihat kepada ontologi roh itu sendiri. Roh itu sebenarnya dia adalah, dikatakan dalam Al-Quran itu, kalau ulama-ulama Islam ada yang menulis, mengarang kitab tentang roh, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan sebagainya, mereka mengarang tentang kitab tentang roh, mereka buat perincian-perincian tentang roh. Dan roh manusia itu memang mempunyai potensi-potensi yang luar biasa lah. Jadi kalau kamu nak tahu, mungkin kita boleh pergi secara lebih detail dalam bidang psikologi. Kemudian alam, alam semesta, hubungan antara manusia dan alam, hubungan secara horizontal, hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan secara vertikal, dan hubungan antara manusia dengan manusia. Saya rasa satu samalah ni. Semua dekat bawah ni, ayat yang kedua tu, yang ketiga tu, perkara-perkara yang kita tidak nampak ataupun dalam perbincangan metafizik ini tidak boleh disahkan melalui deria kita, senses kita, tetapi boleh disahkan melalui cara lain, iaitu reveal knowledge dan ilham, ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang diberi kepada para nabi, para rasul, dan juga para ulama. Mereka menulis kitab-kitab dan kita mendapatlah manfaat daripada, kalau ilmu yang diberi kepada nabi itu termaktub di dalam kitab-kitab lah. Dalam, kalau menurut agama Islam, kitab yang diturunkan kepada umat Islam adalah Al-Quran lah. Tapi sebelum itu ada banyak lagi kitab yang turun, seperti Injil, sekarang ini dikenali sebagai Bible, Taurat. Taurat ni sekarang ini tak ada lagi yang asal, dah di-distort kan, dah diselewengkan. Sekarang ini dikenali sebagai Talmud, Talmud dan juga Zabur. Okay. Kita masuk kepada subtopik yang kedua selepas kita tahu tentang apa itu metafizik. Kita masuk kepada sejarah perkembangan metafizik. Metafizik di kalangan ahli falsafah. Tapi sebenarnya orang-orang yang mempunyai akal, fikiran, dia berupaya untuk memikirkan tentang perkara-perkara metafizik ini. Daripada awal manusia yang terawal lah, iaitu Adam ataupun Nabi Adam dalam konteks agama Islam. Menurut Aristotle ni kita tahulah seorang ahli falsafah di kawasan Yunani dulu, di Greek Makedonia dulu. Dia kata metafizik ini pada asasnya adalah berkaitan dengan masalah seperti bahan dan penyebabnya.
masalah ontologi lah. Termasuk sebab pertama iaitu Tuhan. Perbincangan tentang Tuhan dan juga perbincangan tentang perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Seterusnya, menurut seorang lagi ahli falsafah di Jerman, Immanuel Kant, Kant kata, dia kata metafizik adalah persepsi tentang kebenaran, truth, the ultimate truth, yang merupakan pada asasnya dia kata sebenarnya hakikatnya adalah hasil struktur kognitif dalam minda manusia. Apa yang unik tentang Kant ni, dia agak berbeza dengan ahli-ahli falsafah Eropah yang lain ni. Dia kata apabila manusia itu dilahirkan, dia ada jasad, dia ada roh, dan roh itu membawa bersama-sama dalam diri dia innate idea. Jadi kamu kena tulis innate idea, INNATE IDEA, ilmu, satu ilmu yang dibekalkan kepada manusia, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang segala-gala yang ada di sekeliling mereka. Tetapi apabila mereka dalam usia kanak-kanak, bayi, baby, kanak-kanak, sekolah rendah, sekolah menengah, mungkin mereka belum sampai lagi kepada tahap kematangan untuk mereka merealisasikan potensi ilmu tadi. Jadi apabila mereka dah sampai ke tahap kematangan, mungkin macam umur saya dekat 50 tahun, jadi ilmu-ilmu itu dia apabila sampai masa yang sesuai, dia akan secara automatik dia akan keluarlah. Kita akan dapat tahu tentang sesuatu kebenaran itu, tentang semua perkara. Itu menurut Immanuel Kant. Selain daripada itu, dia kata ilmu itu boleh didapati daripada dalam. Selain daripada itu, menurut Immanuel Kant, ilmu juga boleh didapati daripada senses. Ini kalau kita buat perbincangan tentang epistemologi lah, lepas raya nanti kita buat perbincangan tentang epistemologi. Macam mana cara mendapat ilmu? Apa sejarah ilmu? Apa asal-usul ilmu? Jadi Immanuel Kant yang pertama tadi dia kata ilmu boleh kita dapat daripada dalam diri kita sendiri, daripada roh kita sendiri. Yang kedua, boleh didapat juga daripada kajian-kajian melalui penglihatan kita, pendengaran, ujian-ujian di makmal dan sebagainya. Apa yang membezakan antara pendapat Immanuel Kant, Aristotle ini dengan teologi Islam dari segi metafizik adalah Islam dia mengangkat ilmu wahyu itu. Jadi ada tiga lah kalau dalam agama Islam, ada tiga sumber ilmu. Yang pertama sekali adalah panca indera, yang kedua akal, dan juga sumber dalaman manusia, roh, dan yang ketiga adalah wahyu. Itu adalah bagi saya itu melengkapi lah. Dan mungkin sesuatu ilmu itu kita tak akan salah apabila ketiga-tiga sumber ini bercantum dan juga bersatu. Okay, seterusnya kita melihat ruang lingkup perbincangan metafizik. Dari segi hubungan antara manusia dengan Tuhan, ini dalam ilmu teologi. Konsep hubungan vertikal seseorang manusia dengan Tuhannya. Jadi hubungan vertikal ini sangat penting. Kalau di sebelah itu persoalan-persoalan metafizik, mengapa hubungan vertikal ini sangat penting? Mungkin kamu ada jawapan masing-masing lah, kenapa penting? Saya ada pengalaman hidup saya itu yang memberi saya satu ilmu bahawa hubungan secara vertikal ini sangat penting. Bagaimana saya masa saya buat PhD dulu, saya buat PhD 5 tahun, saya buat master 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun tu bukan kerana saya tak pandai, bukan kerana saya bodoh dan sebagainya, bukan kerana
apa, tapi sebab saya ada setback yang berlaku lah ya, sakit dan sebagainya ya. 3 tahun pertama masa saya buat PhD tu, saya sakit. Saya tak boleh bangun, saya sakit. Tapi uh, apabila dah nak sampai ke akhir tu, saya berjaya buat tesis PhD saya dalam masa 3 bulan. Jadi kat situ itu pengalaman peribadi saya lah. Sebenarnya manusia ini mereka sangat perlu hubungan secara vertikal ini. Kalau dalam agama Islam disebut sebagai hablum minallah. Tali. Tali itu tali ke atas ya. Tali secara vertikal itu sangat penting ya. Supaya seseorang insan tu dia ada hubungan dengan Tuhan. Di mana saya sebenarnya menulis apabila saya menulis tesis itu, kalau saya rasa stuck, sebab akal kita akan sampai ke satu tahap ceiling tepu. Kita tak boleh lagi nak pergi lebih daripada itu. Jadi apa yang saya buat, saya solat, saya solatlah. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat, banyak solat sunat kan. Dan saya biasanya saya merintih. Saya nyatakan masalah saya tak boleh buat tesis, tajuk ini dan sebagainya. Jadi apabila saya buat begitu, maka ilham datang. Itu satu bentuk intuisi yang datang. Itu menandakan hubungan secara vertikal itu sangat penting. Dan saya berjaya menyiapkan tesis saya selama 3 bulan sahaja. Dan saya hantarlah. Jadi kat situ itu pengalaman peribadi saya. Saya tak pasti pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain mungkin berbeza lah. Okey, itu hubungan secara vertikal seorang manusia dengan Tuhannya. Hubungan secara horizontal pula seseorang manusia dengan alam, ini termasuk dalam bidang kosmologi dan juga ekologi. Kosmologi ni dia di peringkat atas, manakala ekologi ni di peringkat bawah lah. Pokok-pokok, haiwan, tumbuhan, serangga, habitat mereka kan. Mengapa hubungan horizontal antara manusia dengan alam penting? Kenapa? Sebab alam ini dia memberi manfaat kepada manusia. Kalau kita tidak jaga, kita rosakkan alam sewenang-wenangnya, maka dia akan backfire kepada manusia semula. Dia akan memberi kesan impak yang negatif kepada manusia. Dan tak mustahil satu hari nanti kita tak dapat lagi nak menduduki bumi ini. Dan kita terpaksa membeli oksigen macam kita beli gas. Kalau kamu masak di rumah kamu beli tong gas, mungkin kita akan bawa gas oksigen ke mana-mana lah dan menyusahkan kita lah. Kita terpaksa beli. Hari ini kita tak syukur, kita tak mensyukuri oksigen yang kita inhale itu free, tapi mungkin satu hari nanti kita terpaksa membeli. Kerana manusia sendiri, tangan-tangan manusia sendiri yang merosakkan alam. Jadi hubungan kita kena baiklah, kita kena ada keseimbangan dalam setiap agama pun. Dalam ajaran Tao kita tahu, ajaran Taoism menyatakan bahawa perlu ada keseimbangan alam. Kita tak boleh sewenang-wenangnya merosakkan dan sebagainya. Situ ada hubungan timbal balik yang sangat penting untuk kita jaga. Sebab manusia ini kadang-kadang dia bersifat rakus dan juga tamak. Kalau kita lihat bagaimana revolusi industri, Industrial Revolution di Eropah itu menyebabkan penjajah banyak yang datang ke negara-negara yang baru untuk mengambil sumber-sumber bumi mereka. Mengambil besi, biji besi, timah. Kalau di Perak itu dia ada timah, biji timah, emas, mencari berbagai-bagai lah sumber minyak dan sebagainya untuk mereka bawa balik dan mereka dari segi industri dari segi industri mereka nak kembangkan. Jadi kesannya akan menyebabkan berlaku. Contoh yang paling mudah apabila kita
uh, ada rasa tamak, haloba, kita rosakkan segala kehidupan di alam ini. Contohnya kita tarah Bukit Bukau, Gunung Ganang. Dan kamu perlu ingat bahawa Bukit Bukau, Gunung Ganang itu bukan saja-saja dibuat. Tak. Tapi itu adalah merupakan pasak bumi. Saya rasa saya dah nyatakan sebelum inilah. Kalau kamu beli kereta, kamu ada tayar, ada 4 tayar kat situ. Apabila kamu nak tukar tayar baru, kamu biasanya akan buat balancing, alignment kan. Dari segi balancing itu supaya dia berputar tu tak bergegar kuat lah. Jadi begitu juga dengan bukit. Fungsi Bukit Bukau dan juga Gunung Ganang di bumi ni adalah supaya putaran bumi itu dia tak bergetar kuat. Jadi apabila manusia yang rakus ini dia tarah semua Bukit Bukau untuk pembangunan dan sebagainya, dia ratakan, jadi tak ada lagi paku bumi, maka akan berlakulah kerosakan kepada bumi sendiri. Sampai satu waktu nanti apabila kita lihat hari ini air naik, air laut naik, ais mencair, berlaku pemanasan global, mungkin kutub utara akan jadi kutub selatan akan naik ke atas, ke utara, dan pada ketika itu manusia barulah tersedar bahawa matahari yang biasanya terbit daripada sebelah timur, dia akan terbit daripada sebelah barat. Itu adalah kerana manusia-manusia yang rakus, yang tidak menjaga keseimbangan alam. Dan berlakulah saat itu akan berlakulah kehancuran alam secara total. Seterusnya, ruang lingkup metafizik juga perbincangan tentang sistem metafizik yang banyak. Antaranya inilah semua ni. Idealism, rationalism dan sebagainya, pluralism. Nanti kita akan pergi satu persatu lah. Okay, dan metafizik untuk kemajuan ilmu, metafizik dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni dalam konteks sains dan juga teknologi. Okay, apa hubungan antara metafizik dan juga perkembangan ilmu pengetahuan? Kita akan lihat. Kalau di kalangan ahli falsafah di Eropah, satu ketika dahulu mereka menyatakan bahawa sekarang ini kita tak perlu lagi metafizik. Ilmu metafizik kita tak perlu lagi. Kita tak perlu sebab benda-benda ni tak ada, kita tak nampak. God itu tak boleh kita nampak, tak boleh dibuktikan dengan amal, jadi God doesn't exist lah. Jadi itu adalah kesan, dan kesannya banyaklah manusia hari ini hidup sebagai ateis, agnostik dan sebagainya. Agnostik ini adalah mereka ada agama, nama mereka ada identiti agama, ikut agama masing-masing. Contohnya nama saya Syahrul Anwar. Tapi orang-orang yang berfahaman agnostik ni, yang mendapat pengaruh daripada ahli-ahli falsafah barat ni, Eropah ini, saya tidak lagi, kalau bulan Ramadan datang, saya tidak lagi berpuasa. Kita lihat di mana-mana saja hari ini di Malaysia, ramai orang yang tak melakukan ibadat puasa. Tak solat 5 waktu. Itu orang-orang yang mengamalkan aliran agnostik. Ini tentang metafizik, hubungan antara manusia dengan alam secara hubungan secara horizontal ini dalam perbincangan metafizik, tapi dalam tajuk kosmologi. Ini tentang kosmos. Kosmos ini adalah maksud dia harmoni, keteraturan dan juga alam. Alam yang kita duduki sekarang ini. Logos adalah ilmu, kajian. Jadi kosmologi adalah ilmu, kajian tentang alam semesta. Bagaimana alam dicipta, apa realiti alam dari segi ontologinya. Kosmologi. Dan biasanya
tak jauh lah ya pandangan-pandangan ahli-ahli falsafah ini dengan apa yang ada dalam kitab-kitab ya. Contohnya Bible, Al-Quran, uh, Taurat dan juga Zabur. Ini kitab yang diturunkan daripada langit ya, reveal kepada manusia ya. Dan yang kedua adalah ekologi yang berasal daripada perkataan Latin oikos, eco dan juga logos, ilmu, kajian. Oikos bermaksud rumah, tempat tinggal, hidup, tempat hidup, habitat. Logos bermaksud ilmu, kajian. Jadi ekologi adalah kajian, ilmu tentang habitat. Tentang habitat. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk-makhluk yang ada di sekeliling mereka. Bukan saja makhluk yang hidup, tapi dengan benda-benda yang kita lihat yang adalah di sekeliling kita ini. Itu juga termasuk dalam perbincangan metafizik. Kadang-kadang kita lihat ya bagaimana burung burung yang terbang itu berkicauan ya, dia berbunyi. Itu adalah merupakan satu nikmat kepada manusia yang kita take for granted lah kita tidak hargai langsung, kita tak syukuri langsung Saya masa saya kecil ya, sekarang ini pun saya tinggal di kampung, jadi saya sangat mensyukurilah kenikmatan ada di situ ada nilai estetika ya pada apa yang ada di sekeliling kita. Kita tengok bintang ya. Kalau bintang itu kita tengok sangat cantik kan. Kalau siapa-siapa yang tak pernah tengok bintang, kalau sekarang ni bintang sekarang ni tak banyak macam dulu. Kalau dulu lagi banyak, lagi cantik bintang-bintang tu. Jadi itu adalah alam ya, alam yang ada di sekeliling kita. Itu alam dicipta untuk dimanfaatkan oleh manusia ya. Kita mensyukuri ya, kita menghargai. Sebab itu kita tengok pelukis-pelukis ya, yang fotografer, mereka melihat alam jadi mereka mengabadikan ya dalam lukisan mereka ya, dalam foto yang mereka ambil dan sebagainya. Dan kita tengok kenapa setiap rumah ada tingkap. Dan juga kita lihat sebenarnya kalau kamu tengok ada rumah-rumah yang kalau di bandar-bandar, di taman-taman di kondo-kondo, mereka menampal gambar-gambar perhiasan-perhiasan alam, gambar-gambar tentang alam pokok-pokok, haiwan dan sebagainya. Itu adalah nak menggantikan lah kalau di kampung-kampung kan mereka tak perlu semua gambar lukisan tu, sebab mereka buka tingkap je mereka dah nampak lah alam. Jadi itu adalah mahal lah. Kalau kita pergi ke hotel pun ya, kalau yang menghadap ke laut itu lebih mahal lah daripada menghadap ke hutan ya. Hotel-hotel yang kalau di Langkawi dan sebagainya tepi-tepi laut. Tugas manusia adalah untuk memanfaatkan alam dan juga apa-apa saja bahan galian yang terkandung di dalam bumi untuk kita penuhi keperluan hidup sehari-hari dari segi perhiasan. Kalau orang-orang dulu mereka nakkan sumber protein, makanan, ikan, mereka kalau saya pernah pergi ke Kota Tinggi satu di Sungai Layau, itu nama sungai itu Sungai Layau, Kota Tinggi, mungkin kamu ada yang berasal daripada Kota Tinggi, Sungai Layau. Dia kata sungai ini dulu ikan sangat banyak kalau jala kita tebak jala sekali kat situ memang banyak ikan. Tapi sekarang hari ini ikan dah sangat-sangat kurang dah tak ada bukan dah tak ada langsung lah, ada tapi sangat-sangat kurang. Itu adalah menandakan bahawa apabila manusia ni dia rakus dia buang semua hasil-hasil daripada industri itu, kilang-kilang itu ke dalam laut. Jadi apa yang berlaku kita lihat di pencemaran di Sungai Kim Kim dan sebagainya, itu kita tengok itu adalah kesan makhluk pun dia dah tak nak hidup kan, dah tak nak hidup dan sebagainya
Okay, hubungan manusia terhadap alam adalah sebagai pemanfaat, bukan sebagai pesaing, apatah lagi sebagai perosak. Ini kita kena pasak dan juga indoktrin dalam pemikiran kita nanti, supaya kita jangan merosakkan alam, jangan mengambil peluang. Itu biasanya orang-orang yang rakus, yang tamak ni, dia akan guna kuasa yang dia ada untuk menguasai, dan juga conquer lah, dan menganggap itu adalah makanan-makanan yang lazat untuk mereka santap. Tapi orang-orang yang faham tentang hubungan secara horizontal itu, macam kamu ni, kamu dah diberi kefahaman itu, ilmu itu, jadi kita jangan lakukan perkara yang sama, jangan mencemarkan alam dan sebagainya, sebab alam ini untuk kita wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang, kepada anak-anak kita. Okay? Kita lihat hari ini, kalau di dunia hari ini kan, apabila ada tempat-tempat yang ada sumber-sumber galian yang boleh memberi wang, duit dan sebagainya, maka ramai orang yang datang, ada sampai mati pun kan, sebab nak melombong emas dan sebagainya kan, tertimbus dan sebagainya. Jadi kalau kamu tengok pergi ke hutan, kamu jumpa dengan burung, jumpa ayam hutan dan sebagainya, jangan kamu biarkan saja kan, kita ambil manfaat, kita dengar dia bernyanyi, bersiul dan sebagainya, jangan kita bunuh sesuka hati kita. Sebenarnya dalam metafizik juga yang penting adalah dari segi teologi, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dalam setiap agama ada menceritakan tentang konsep metafizik mereka. Yang pertama sekali kita melihat konsep metafizik teologi dalam agama Islam. Orang Islam percaya kepada Tuhan yang satu, konsep monoteism mutlak. Dan akidah mereka, walaupun mereka tidak nampak dengan mata kasar Tuhan itu yang bernama Allah, tapi mereka yakin bahawa Allah itu ada dan berkuasa mengurus, memberi rezeki, mengurus alam semesta ini. Percaya kepada Allah yang pertama ini termaktub di dalam rukun iman yang wajib dipercayai oleh setiap Muslim. Yang kedua, percaya kepada kitab. Ada 4 kitab dan kepada nabi-nabi, prophet-prophet yang tertentu sebelum ini, termasuklah Nabi Muhammad diberikan kitab Al-Quran. Kemudian percaya kepada rasul, prophet, kemudian angels, malaikat, percaya kepada hari doomsday, hari kiamat akan berlaku, dan juga percaya kepada takdir yang ditentukan kepada setiap insan apabila mereka ditiupkan roh, dah ditakdirkan kepada mereka berapa lama mereka hidup di dunia ini. Itu takdir, qada dan juga qadar. Selain daripada itu, ada juga kepercayaan kepada alam gaib. Kalau alam yang kita nampak ni alam syahid, kalau dalam bahasa Arab. Tapi percaya kepada alam gaib ini juga adalah merupakan satu yang dimestikan kepada setiap Muslim. Contohnya seperti ada syurga yang dicipta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan semasa hidup di dunia, dan juga neraka yang dicipta kepada tempat tinggal kepada orang-orang yang melakukan kejahatan semasa hidup di dunia. Terusnya jin, iblis, syaitan dan sebagainya. Dari segi kerohanian, dari segi ibadah pula terangkum di dalam rukun Islam. Rukun Islam ni maknanya orang Islam dia mesti buatlah. Ini hubungan secara vertikal, secara individu. Dalam teologi Islam, hubungan antara manusia dengan Allah itu dia mestilah mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mestilah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, yang kedua, apabila dia menjadi seorang Muslim, dia mestilah mendirikan solat 5 waktu.
setiap hari. Dan juga di bulan Ramadan mestilah berpuasa 30 hari seperti yang umat Islam buat sekarang di Malaysia. Seterusnya menunaikan zakat, memberi zakat ini memberi bantuan kepada orang fakir dan juga orang miskin. Antara matlamat berpuasa juga adalah selain daripada dari segi manfaat dari segi kesihatan, kalau kita tahu puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka, begitulah seterusnya sampai dia meninggal dunia lah. Jadi kat situ dibuktikan oleh doktor-doktor bahawa itu adalah puasa terbaik. Dari tak ada masalah-masalah penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung dan sebagainya. Dan puasa juga adalah supaya kita dapat merasakan bagaimana orang-orang yang tidak ada makanan, orang fakir. Mereka makan sehari sekali, sehari 2 kali. Berbeza dengan kita, mungkin kita makan sehari 5 kali, 6 kali kan. Jadi zakat ni adalah untuk dari segi ekonominya membantu orang lain. Dan yang kelima, jika mampu diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah di Mekah. Alhamdulillah saya dah menyempurnakanlah kelima-lima rukun Islam dan oleh sebab itu saya boleh baliklah bila-bila masa sajalah. Saya boleh meninggalkan dunia ni. Sebab dunia ni bagi saya dah tak ada apa-apa. Hidup ni memang, dunia ni bukan tempat tinggal bagi saya. Dunia ni tempat kita meninggal. Okay, yang kedua, teologi agama Kristian. Penganut agama Kristian, nanti kalau saya salah tolong betulkan, percaya kepada konsep Trinity. Percaya kepada pencantuman 3 dalam 1. Konsep ini adalah kepercayaan. Cantuman 3 dalam 1. 3 itu apa? 3 itu adalah Jesus ataupun disebut sebagai Tuhan Anak, Roh Suci, Holy Spirit ataupun Mary. Itu ibu kepada Jesus yang melahirkan Jesus tanpa ada bapa. Jadi penganut agama Kristian selepas beberapa abad selepas itu mereka percaya kepada konsep Trinity ini, bahawa bapa kepada Jesus itu adalah Allah lah, Tuhan Bapa. Jadi di situ konsep ini kalau kita lihat dahulu di Baitul Maqdis di mana Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ada bapa. Ibunya Maryam ataupun Mary, dia mengandung. Dan pada ketika itu di kalangan orang-orang Yahudi, mereka menganggap bahawa itu adalah satu situasi, satu keadaan yang sangat pelik. Bagaimana seorang ibu mengandung dia tanpa ada melakukan intercourse, berkahwin dan sebagainya. Jadi itu adalah satu yang pelik lah bagi orang-orang Yahudi pada ketika itu. Jadi mereka membuat konsep Trinity inilah, bahawa Tuhannya adalah itu Allah, Tuhan Bapa. Kalau menurut perspektif agama, teologi agama Islam, ini adalah satu yang tak tepat. Kalau monoteisme mutlak dia tak tepat. Kalau satu, satulah, tunggal kan. Tak ada 3 dalam 1. Itu perbezaan. Saya bagi satu perbezaan lah. Jadi seterusnya aktiviti kerohanian penganut agama Kristian merangkumi puji-pujian, penyembahan dan juga khutbah. Ini biasanya dilakukan di dalam church. Dan ada suruhan dan juga larangan kepada umat Kristian, iaitu yang termaktub di dalam Bible, sama ada Old Testament ataupun New Testament, the Ten Commandments. Dan di dalam the Ten Commandments ini adalah merupakan suruhan dan juga larangan Tuhan kepada umat manusia pada satu ketika dahulu.
dan juga diamalkan sampai hari inilah di kalangan penganut Kristian. Antaranya seperti do not commit adultery, jangan membunuh, jangan nakkan barang-barang jiran kita, menyembah hanya kepada Tuhan yang satu. Ada banyak lagi. Itu adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan, dan larangan-larangan itu kita kena, umat Kristian kena tinggalkan. Seterusnya, teologi agama Hindu masih dalam perbincangan metafizik juga. Penganut agama Hindu mengumpulkan Tuhan-Tuhan dalam satu Tuhan saja. Ini adalah dinamakan konsep Trimurti. Menurut agama Hindu, Tuhan itu menjadikan alam daripada zatnya dan yang memelihara, sehingga dibinasakan dan dikembalikan alam semula kepadanya. Okay? Dan Tuhan itu dinamakan Brahman, yang mencipta, Vishnu yang memelihara, dan Siva yang membinasa. Jadi di situ, kalau dalam konteks agama Islam, teologi agama Islam, Tuhan itu dia satu, tapi dia ada banyak dia punya sifat dia, dia punya nama-nama dia. Jadi kat sini dipecah-pecahkan lah. Kalau menurut agama Hindu ni dipecah-pecahkan dia punya tugas itu. Dan ritual ibadah secara kerohanian ini menurut teologi agama Hindu merangkumi Trisandhya, Surya Sewana, pertapaan, meditasi. Kita tengok hari ini yoga itu adalah daripada meditasi pertapaan itulah. Kemudian ada sembahyang dan ada cara-cara yang mungkin yang beragama Hindu boleh terangkanlah lepas ni. Dan juga yang kelima, mengunjungi tempat-tempat yang suci. Tempat-tempat suci ni yang saya tahu di Kuil lah. Kuil, kemudian di India itu ada Sungai Ganges, sebagainya. Seterusnya agama Buddha. Agama Buddha secara teologinya tidak menumpukan kepada konsep ketuhanan, tapi lebih menumpukan kepada mengajar penganut agama Buddha supaya menjadi orang yang baik dan lebih baik dari segi moral. Dan ada juga selain daripada pengajaran moral dan etika itu, konsep metafizik iaitu perkara yang gaib, antaranya seperti konsep nirwana. Nirwana ni kita dah tahu sebelum ini bahawa pencapaian tertinggi dalam kehidupan manusia. Dia apabila dia hidup, dia melakukan kebaikan dalam kehidupannya itu, maka rohnya itu akan bersatu dengan roh Tuhan. Dia dapat melepaskan diri daripada penderitaan kehidupan ini melalui reincarnation dan juga rebirth. Dan selain daripada itu, ada juga kepercayaan kepada roh-roh dan juga kepada dewa-dewa. Okay? Sebab itu kita tengok kadang-kadang ada yang ada perayaan-perayaan. Saya tak pastilah kalau kita tengok di Jirat Cina itu ada jugalah yang merayakan perayaan mereka. Mungkin yang beragama Buddha boleh terangkan kepada saya lah lepas ni. Dan juga untuk sampai kepada nirwana itu ada cara dia, iaitu melalui 4 kebenaran mulia dan juga jalan 8 lapis. Contohnya seseorang penganut agama Buddha itu dia mestilah melakukan kebaikan melalui mata, telinga, mulut, hidung, tangan dan sebagainya. Dia berniat, niat dia juga maknanya dari segi dalaman dia juga mestilah baik, bersih, supaya tak ada sifat-sifat dan juga nilai-nilai yang buruk, dengki, khianat, iri hati, dendam dan sebagainya, untuk kita sampai kepada penyatuan dengan Tuhan itu, konsep nirwana tadi. Ini semua adalah untuk objektifnya untuk mengatasi samsara
ataupun kesengsaraan, penderitaan dalam hidup, dan juga untuk melepaskan diri daripada rebirth dan juga reincarnation, kitaran kelahiran semula. Dan kita lihat di sini bahawa agama Buddha dia bagi saya dari segi teologinya lebih kuranglah dengan konsep karma dalam agama Hindu. Buat baik dia balas baik, buat jahat dia balas jahat. Dalam agama Kristian pun ada, dan juga dalam agama Islam pun ada. Nilai-nilai yang sejagat yang kita perlu nilai-nilai ini yang kita perlu angkat supaya tak berlaku, kalau di Malaysia ni tak berlaku salah sangka dari segi perpaduan kita, kita melihat kepada perbezaan, kita tak melihat kepada persamaan-persamaan seperti ini. Dan akhirnya apabila kita sebut metafizik, hubungan secara vertikal dan juga horizontal itulah yang biasa dibincang oleh ahli falsafah supaya hubungan ini baik dan berjalan secara teratur. Kita tidak bergaduh dengan orang lain, kerana itu semua akan menyebabkan kesengsaraan dan sebagainya kepada manusia sendiri. Okey, kita habis tentang tajuk tadi, kita masuk kepada subtopik seterusnya iaitu sistem metafizik. Dekat 9.24 sistem metafizik ni kita akan bincangkan ada 8 Yang pertama sekali monoteism. Ini adalah sistem metafizik yang dicipta oleh ahli-ahli falsafah. Monoteism, dia ini mono membawa maksud tunggal, satu, theo yang membawa maksud Tuhan. Jadi monoteism adalah satu teori yang satu kepercayaan yang menyatakan bahawa Tuhan adalah satu, tunggal. Okay. Ada banyak agama yang claim, yang mendakwa bahawa mereka adalah monoteism. Even agama Sikh juga dia claim menganggap bahawa agama mereka adalah monoteism. Agama Islam monoteism mutlak. Dia dari segi monoteism itu dia ada satu lagi tambahan iaitu dia mutlak. Dia absolute monoteism. Tidak ada satu dua, dia tak ada dua tiga. Seterusnya etisma, fahaman yang menyatakan bahawa Tuhan itu tidak ada. Ini adalah kesan-kesan daripada ahli-ahli pemikir-pemikir falsafah di Eropah satu ketika dahulu yang menyebabkan fahaman etis ini berkembang dalam masyarakat, even di Malaysia pada hari ini. Di kalangan orang Islam pun ada, dan juga agama-agama lain pun ada. Fahaman yang mengatakan bahawa Tuhan itu tidak wujud. Kerana apa tak wujud? Kerana kita tak nampak. Tak nampak dengan mata kita. Realiti alam ini hanya terhad kepada kewujudan benda yang nampak. Manusia, orang kita nampak. Pokok kita nampak kan, haiwan kita nampak, kucing kita nampak, objek-objek fizikal, meja kita nampak, kerusi kita nampak. Tapi Tuhan itu dia tak nampak. Jadi mereka kata tak ada lah. Jadi mereka menolak kewujudan Tuhan. Ini yang berlaku kepada ramai ahli-ahli falsafah seperti existentialism, Nietzsche, Sartre dan sebagainya. Dan kesannya kepada manusia sangat-sangat bahaya. Kita dah nyatakan sebelum ni dalam konsep metafizik bahawa apabila kita tak nampak itu tak semestinya tidak ada, kan? Kita nak melihat adanya Tuhan itu dengan kita melihat the creation of God. Manusia dicipta dalam keadaan yang terbaik dari segi anatomi, dari segi berbagai-bagai perspektif kita boleh lihat dari segi perubatan, bagaimana urat saraf, darah itu, semua itu, jantung manusia berfungsi, mata dan sebagainya. Jadi kita pergi within, kita dapat satu kesimpulan bahawa mesti ada satu kuasa yang
yang bijaksana, yang maha luar biasa. Kita tengok saja kepala kita, kepala kita. Mungkin kamu tak tahu dan juga mungkin kamu tak sedar sebelum ni bahawa kepala kita ni unik. Satu tempat tapi air yang keluar daripada satu tempat itu dia berbeza-beza rasa dia. Mungkin kamu perasan lah sebelum ni kan, air mata kamu rasa apa, air hidung kamu rasa apa, air yang keluar daripada mulut kamu rasa apa, air yang keluar daripada telinga kamu rasa apa. Jadi satu tempat tapi rasa air yang keluar itu berbeza-beza. Okay. Jadi nak tanyalah kamu, Naufal ada tak Naufal? Ada. Air yang keluar daripada mata rasa apa? Apa dia? Air yang keluar dari mata kamu rasa apa? Biasa. Rasa apa? Masih. Masih dia. Masin. Okey, masin. Ha. Okey, air yang keluar daripada hidung rasa apa? Masih enggak? Tak, payau. Oh, payau. Cuba air hingus kamu rasa. Masin ke? Macam masih. Macam air daripada mulut rasa apa? Tahu. Ha? Tak rasa apa. Tahu. Dia rasa apa? Tawar lah. Ha. Ha? Tahu. Tawar lah. Ha. Ada rasa manis ke? Tak. Tawar kan? Ha. Air daripada telinga kamu rasa apa? Tu saya tak tahu. Kamu rasalah. Rasa pahit. Baik. Ha. Jadi kesimpulan dia, satu tempat tapi air yang keluar dia berbeza-beza. Itu kalau kita fikir secara rasional, kita buat reasoning, mesti ada satu kuasa yang buat semua ni. Okay? Itu kalau kita tengok kepala kita je lah. Kita belum tengok lagi benda-benda yang lain kan. Okay. Seterusnya politism ni, poli ni kalau kita tengok klinik, poliklinik, kita tengok institusi pendidikan ada politeknik kan. Poli ni maknanya dia lebih daripada satu lah. Dia ada banyak fungsi. Poliklinik ni contohnya dia boleh bagi perubatan, dia boleh buat surgery dan macam-macam lagi lah. Politism pula bermaksud fahaman yang menyatakan Tuhan itu wujud. Tapi wujud Tuhan itu dia lebih daripada satu. Kalau politeknik tu dia ada banyak kemahiran-kemahiran yang kita boleh belajar di tempat tersebut kan. Engineering, macam-macam lagi lah kemahiran-kemahiran. Okay. Dia sama ada kepercayaan kepada lebih daripada satu Tuhan ataupun pemujaan kepada dewa-dewa dan dewi-dewi yang banyak. Contohnya ini adalah agama pagan. Agama pagan tu, kalau kamu tengok iklan-iklan TV tu, Venus, Apollo, Kronos, itu adalah nama-nama Tuhan di dalam agama pagan satu ketika dahulu di kawasan-kawasan Eropah, di Greek lah. Ada banyak, ada 12 Tuhan, dewa-dewi mereka. Jadi kena sedar bahawa kalau di iklan-iklan TV tu, nama-nama produk itu kebanyakannya diambil daripada nama-nama dewa-dewi inilah. Apollo kan, ada tayak Apollo, ada apa? Kalau kanak-kanak tu dia ada apa? Makanan Apollo. Itu nama Tuhan tu. Tuhan dewa dalam agama pagan. Agama pagan ni dia punya di belakang itu dia disesatkan oleh syaitan lah. Okay, kalau kita tengok hari ini ada golongan-golongan Yahudi dia menyembah kepada patung. Kalau di dalam hutan itu mereka membuat ritual-ritual yang pelbagai lah, antaranya memberi korban darah-darah manusia, darah-darah kambing hitam, ayam hitam dan sebagainya. Itu ritual-ritual
kepada pemujaan kepada dewa dan juga dewi ni. Seterusnya theism ni adalah fahaman yang menyatakan Tuhan itu wujud, walaupun wujudnya mungkin tak dapat dikesan melalui panca indera, akal dan sebagainya. Dan theism ni tak menafikan Tuhan itu ada. Okay, ini theism. Theism ni dia, kalau kamu tengok kat situ, gambar tu dia adalah berlawanan dengan atheism. Atheist dia tak percaya Tuhan, tapi theism ni dia percaya kepada Tuhan. Kemudian agnostik ni pula dia percaya Tuhan, tapi dia tinggalkan amalan-amalan. Dia tinggalkan amalan-amalan dalam agama tersebut. Dia tak sure kalau kamu tengok definisi agnostik tu yang bahasa Inggeris tu, an agnostic doesn't know for sure whether any gods exist or not. Manakala atheist is someone who doesn't believe in the existence of any gods. Okay, fahaman agnostik adalah fahaman yang menyatakan Tuhan itu wujud ataupun tidak tak boleh diketahui kerana pemahaman sebagai manusia adalah terhad. Okay. Kebolehan untuk mengenali alam ini juga terhad melalui doria dan juga melalui akal. Jadi itu menurut agnosticism menjadi kekangan terhadap kebolehan diri untuk mengetahui realiti yang wujud. Begitu juga mengenai kewujudan Tuhan dalam metafizik. Okay. Kesan dia ramailah yang menjauhi diri daripada agama walaupun nama mereka, kalau dalam agama Islam nama mereka Syahrul ke, Anwar ke, tapi dari segi amalan mereka dah tinggalkan. Oleh sebab itu kita tengok dalam agama Islam pun ada orang-orang yang kadang-kadang mereka menyerang amalan, kepercayaan umat yang lain. Yang ini dia lebih kepada falsafah, aliran materialism. Ini dia mengangkat material, menganggap jasad dan jirim itu real. Jirim ni untuk kita menempati sesuatu tempat. Jirim ni terdiri daripada jasad ni terdiri daripada apa yang kita adalah, apa yang kamu boleh nampak di luar sana seperti kereta, rumah, baju. Dan benda yang bukan material adalah seperti idea yang ada dalam minda kita. Dan bagi golongan materialism ini, dia kata hanya jasad ataupun jirim yang ada secara hakikinya. Contohnya gunung dan sebagainya lah. Okay. Bagi golongan material, idea tak mempunyai realiti yang tersendiri, tapi bergantung kepada sesuatu yang bersifat jasad, iaitu otak, brain. Dan mereka ini menolak kewujudan sesuatu benda yang bukan material. Golongan ini menafikan hal-hal kerohanian, hal-hal metafizik yang tidak nampak. The unseen world, seperti alam gaib, alam roh dan sebagainya. Dan mereka mengatakan perkara itu sebab tak nampak jadi tak ada, tapi hanya wujud dalam imajinasi seseorang individu sahaja. Itu adalah materialism. Kesannya apa kepada masyarakat apabila dia berkembang di Eropah, di seluruh dunia termasuklah di Malaysia, kesannya adalah manusia terlalu cinta kepada material, sampaikan dikenali sebagai orang-orang yang bersifat materialistik. Oleh sebab itu kita tengok hari ini pemimpin-pemimpin dan sebagainya, mereka menggambarkan bahawa material itu adalah segala-galanya bagi mereka, sampaikan mereka boleh berbuat segala-galanya, mengambil harta kekayaan negara untuk kepentingan peribadi mereka, semata-mata kerana material ini, kerana nak tunjuk mereka ada beg tangan berjenama yang hebat-hebat, yang mewah-mewah, LG dan sebagainya.
Yang saya pun tak tahulah kan. Mungkin yang pelajar perempuan dia tahu kan. Jenama-jenama yang terkenal hari ini. Kalau kamu hari ini mungkin kamu guna tudung-tudung Siti Khadijah ya, Bawal dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok secara lebih luas lagi ya, adanya mereka-mereka yang designer-designer, brand-brand, yang mana ini semua adalah kesan daripada aliran iaitu materialism. Dan kesannya adalah manusia ini dia dah tak nak tinggalkan dunia lah. Kalau dia dipanggil untuk menghadap ilahi pun dia tak nak sebab dia dah terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada material. Contohnya dia ada kereta sport Porsche, Lambo dan sebagainya, Mercedes ya, BMW kat rumah bersusun ada 10 biji. Rumah banglo, ada lift dan sebagainya kan. Ada duit yang banyak berbilion-bilion, mungkin 2 bilion, 3 bilion. Jadi dia dah tak nak tinggalkan dunia. Susah. Itu yang berlaku kepada manusia apabila dia menumpuk harta, kekayaan tapi dengan cara yang tak betul dia akan mendapat dia akan ditanyalah dari mana semua itu datang dan dia akan diperkirakan setiap nikmat yang dia dapati di semasa dia masih hidup di dunia. Seterusnya metafizik ini dalam metafizik idealism. Idealism ini berbeza dengan merupakan lawan daripada materialism tadi. Kalau tadi dia mengangkat material sebagai segala-gala, the ultimate. Sampaikan dia kalau dia dipanggil untuk tinggalkan dunia pun dia dah tak nak tinggalkan dunia. Padahal dunia ini adalah sementara. Tapi idealism dia mengangkat idea itu. Dia kata dunia ini hanyalah seumpama mimpi. Idea je ada dalam imajinasi dan juga kalau manusia kawan-kawan dia itu image je, image. Mimpi je, macam kita mimpi lah. Kamu mimpi kamu berkahwin kamu berkenalan dengan orang lain tapi apabila kamu terjaga semua itu hilang. Menurut tokoh-tokoh idealism ni seperti Plato, Berkeley ini yang sebenarnya yang berlaku kepada manusia. Manusia hidup dalam mimpi je. Realiti itu tak bersifat material tapi bersifat mental ataupun idea. Menurut idealism, golongan-golongan ini mereka kata idea itu tak bersifat jirim atau fizikal seperti materialism. Dan menurut George Berkeley ini seorang ahli falsafah di Britain, individu tidak mengenali jasad yang berada di luar capaian panca indera secara langsung, tapi hanya mempunyai image di minda. Jadi kawan-kawan kamu tu dia kata image sajalah, image manusia. Dan fahaman ini menyebut hanya alam minda yang ada dan alam fizikal tak dapat dikenali secara langsung melainkan melalui idea. Jadi dia kata the ultimate truth itu adalah idea, bukannya benda Berbeza dengan Islam. Islam kata semuanya ada. Sama ada material ada, idea itu ada, mimpi itu memang ada lah. Kan? Even kalau dalam kelas pun kadang-kadang kita tertidur, kita mimpi kan. Aliran sistem ini boleh membuka ruang kepada kepercayaan terhadap aspek kerohanian. Seperti konsep roh dan seumpamanya. Okey. Dia percaya kepada idea, kepada konsep-konsep kerohanian, roh dan sebagainya. Dia percaya kepada alam gaib tapi yang fizikal, yang material ini dia tak percaya. Itu dua ekstrim yang berbeza satu di kiri, satu di kanan. Tapi kalau kita lihat metafizik Islam dia berada di tengah-tengah yang mengharmonikan antara dua ekstrim yang berbeza tadi. Seterusnya realism, real diasas oleh Aristotle
Menurut beliau, realiti yang sebenarnya adalah terletak kepada apa yang dapat dilihat secara fizikal dengan mata, bukannya melalui idea ataupun pandangan. Aristotle kata macam ni pula ya. Jadi ada banyak school of thought. Secara amnya ia tertakluk kepada sesuatu yang jelas dan nyata tapi bukan kepada sesuatu yang gaib dan abstrak. Justru realism merupakan satu doktrin yang menyatakan alam sejagat ini wujud, ada. Dan realiti yang sebenar terdapat pada satu yang boleh dilihat secara fizikal dengan mata. Alam gaib tak adalah kalau realism ni. Dan tidak boleh diakui adanya sesuatu perkara di sebalik alam nyata jika tak boleh dibuktikan dengan sensus, pengalaman manusia. Jadi akhirnya sesiapa yang mengikut this school of thought, dia akan menolak adanya perkara benda-benda yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar seperti God dan sebagainya. Oleh sebab itu mereka hidup di dunia ini, mereka nak hidup secara hedonisme lah, melampiaskan nafsu syahwat, makan, minum, nafsu seks dan sebagainya. Sebab mereka berfahaman bahawa hidup ini hanya sekali. Jadi kita boleh buat apa saja dan sewenang-wenangnya. Kalau kita nak kaya, kita boleh bunuh orang kaya dan kita rampas harta mereka dan kita akan hidup kaya. Kita rampas isteri, kita rampas segala-galanya. Itu kesannya kepada kehidupan manusia. Dan banyaklah. Sebab hari ini kita tengok banyak ada perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan di sekitar kita begini. Okay. Dan menyebabkan manusia itu sebab dia tak percaya kepada alam akhirat, dia tak percaya kepada konsep nirwana, dia tak percaya kepada konsep Trimurti, dia tak percaya kepada konsep Trinity kan. Sebab itu semua metafizik. Bagi dia yang real tu yang kita nampak. Bukannya idea ataupun benda-benda yang metafizik tadi. Hakikat hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga dengan alam. Dan juga dengan manusia yang lain. Ini yang saya dah nyatakan tadi. Dalam dunia metafizik, tiga perkara ini sangat-sangat dipentingkan dan biasanya dibincangkan oleh ahli-ahli falsafah. Hubungan secara vertikal dengan Tuhan dan hubungan secara horizontal dengan insan lain dan juga dengan alam yang ada di sekeliling kita, termasuk alam semesta. Hubungan antara manusia dengan Tuhan dari segi kerohanian, teologi ini dalam perbincangan teologi tentang Tuhan. Metafizik merupakan cabang ilmu falsafah yang membincangkan tentang Tuhan. Dan metafizik adalah kajian tentang hakikat ontologi, iaitu kewujudan sesuatu itu. Tentang manusia, tentang apa sajalah yang kita nak fikirkan, itu adalah dalam konteks perbincangan metafizik. Ada dua teori pandangan daripada ahli-ahli falsafah tentang ontologi, tentang benda-benda yang ada di dunia hari ini. Yang pertama sekali materialism, yang menyatakan bahawa yang ada itu hanya yang bersifat jasad yang kita boleh nampak dengan mata. Dan yang kedua adalah idealism, yang menyatakan kewujudan hakiki itu bukan jasad tapi idea. Yang kita nampak ini adalah merupakan image. Yang kita nampak di luar kita ini adalah merupakan satu bentuk hanya ilusi, mimpi. Yang mana satu ketika nanti apabila kita mati barulah kita dapat tahu tentang, barulah kita sedar daripada mimpi kita itu. Itu dua pandangan ahli falsafah lah yang ekstrim dalam dunia metafizik. Kemudian metafizik keagamaan, teologi tadi, menurut metafizik keagamaan, realiti itu tak terhad pada jasad saja. Kebenaran itu tak terhad pada jasad. Tapi kebenaran itu juga merangkumi perkara-perkara yang kita tidak nampak di unseen world. Okay, contohnya seperti roh,
roh kita tak nampak, tapi kadang-kadang kita boleh nampak lah. Dan juga seperti angels, ya, benda-benda gaib, jin, syaitan, iblis. Dan justru itu perbincangan teologi itu tak terbatas pada aspek material dan idea, tapi juga merangkumi kedua-duanya sekali, ya. Dan oleh itu teologi agama menolak fahaman-fahaman materialism ini. Ya. Okey, dan subtopik yang terakhir sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada pagi ini. Kalau kamu tengok itu kan dia lambang sains, teknologi, ya. Kalau fizik dan sebagainya. Lately, ya, abad yang ke-19 Masihi, kerana berlaku revolusi industri, maka masyarakat di Eropah mereka menolak adanya metafizik, ya, dalam dunia mereka. Ahli-ahli sains mereka ini tidak menyenangi pemikiran mistik dan juga pemikiran teologi yang bagi mereka ini tidak rasional. Dan mereka menolak perkara-perkara yang tidak nampak, yang tak boleh disahkan di makmal-makmal sains mereka. Dan satu aliran yang dinamakan sebagai logical positivism ataupun positivism logik telah dimulakan oleh dua orang ahli falsafah yang bernama Maurice Schlick dan juga Ernst Mach. Kalau saya tak silap di Austria, ini adalah pada tahun 1925. Mungkin kamu boleh Google tentang logical positivism. Saya tak pasti, saya rasa di Austria. Mereka nak supaya sains, teknologi menggantikan metafizik. Metafizik ini termasuklah dalam perbincangan teologi, ya. Mereka kata Tuhan itu kerana tak nampak, tak ada, ya. Tidak dapat dibuktikan di makmal-makmal sains, maka mereka kata tidak ada, ya. Jadi metafizik ditolak oleh ahli-ahli falsafah yang kemudian termasuk di zaman-zaman sekarang ini, di zaman pasca moden. Ini memberi kesan kepada orang-orang yang mengikuti aliran pemikiran ini, akhirnya mereka meninggalkan agama mereka dan mereka hidup secara etis. Dan juga kalau nama mereka masih lagi contohnya Islam, ya, Muhammad, Faiz dan sebagainya, tapi mereka meninggalkan amalan-amalan agama, ya. Mereka tak puasa di bulan Ramadan, mereka tak lagi solat 5 waktu sehari semalam, mereka tak keluarkan zakat, tak pergi haji dan sebagainya. Ini kesan daripada penolakan terhadap teologi tadi, metafizik. Dan dia sangat bahayalah. Dan kita sebagai orang yang beragama di timur ini, kita kena berpeganglah dengan teologi agama masing-masing dalam perbincangan metafizik. Itu saja. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Nanti saya minta Naufal boleh tolong buat Google Form untuk attendance. Boleh, Doktor. Naufal duduk mana, Naufal? Saya duduk Muar. Muar? Ha. Kau Muar, kau kat mana Muar? Muar dekat Jalan Saleh. Jalan Saleh. Kau Tanjung Mas tu jauh ke dekat? Dekat juga. Boleh tahan jauh lah. Ha?